Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana telah sudi meluangkan masa bersama kami untuk perbincangan pada hari ini. Jadi, apa khabar semua? Semua sihat? Sihat, Amy. Okey, sihat. Alhamdulillah. Jadi, eloknya kita kenalkan diri dulu lah. Jadi, nama saya Aimi Amanina, boleh panggil Aimi. Nama saya Nur Ada Amira, boleh panggil Alia. Nama saya Syuhada Adila binti Afandi, boleh panggil saya Syuhada. Bila? Nama saya Nur Salsabila, boleh panggil Salsabila. Nama saya Syaza Alia, boleh panggil Syaza. Nama saya Farisa Rania, boleh panggil Tati. Okey, insyaAllah yang kita akan bincangkan tentang tajuk ancaman luar Malaysia, kemasukan unsur negatif iaitu bahan porno dan jenayah cyber. Jadi sebelum itu saya akan terangkan dululah sedikit tentang tajuk pada hari ini. Jadi bahan porno ni merujuk kepada kandungan yang direka untuk merangsang secara seksual. Ini termasuk gambar, video, teks atau sebarang media lain yang menggambarkan aksi seksual, organ seksual atau situasi seksual yang berfokus kepada kegiatan seksual tanpa pengetahuan dan persetujuan semua pihak yang terlibat. Bahan porno boleh berbentuk kandungan yang dihasilkan secara profesional seperti filem lucah ataupun kandungan yang dihasilkan oleh pengguna sendiri dan dikongsikan dalam talian. Kalau untuk jenayah cyber pula, dia merujuk kepada sebarang aktiviti jenayah yang dilakukan menggunakan rangkaian komputer atau internet. Ini termasuk pelbagai aktiviti seperti pencabulan data, penipuan dalam talian, serangan cyber, penggodaman laman web, penyebaran maklumat palsu dan sebagainya. Jenayah cyber seringkali dilakukan dengan niat untuk mendapatkan akses tidak sah kepada maklumat sensitif, mencuri data, merosakkan sistem atau memanipulasi masyarakat melalui platform digital. Okey, melalui apa yang Amy cakap tadi, kita boleh nampak yang bahawa bahan porno dengan jenayah cyber ni boleh bagi impak yang negatif terhadap negara kita. Contohnya macam kalau bahan porno, dia boleh menyebabkan keruntuhan akhlak pada generasi muda, tak kira sama ada yang muda ataupun yang tua. Sebab kan kalau kita tengok dalam surat khabar ataupun berita, telah banyak benda yang menyebabkan yang berpunca daripada seksual macam sumbang mahram, tak pun rogol dan kes yang sebagainya. Jadi benda tu memberi pandangan yang buruk lah kepada negara kita. Kemudian bagi jenayah cyber pula, boleh memberikan impak yang besar terutamanya kepada masa-masa disebabkan oleh diorang punya jenayah tu memberikan trauma terutamanya kepada diorang punya mental lah, daripada segi mental, sebab benda kita tak nampak kan. Jadi kadang-kadang diorang pun pendam sendiri yang benda tu. Jadi tak elok lah. Untuk Syaza, bolehkah kamu terang apakah kesan buruk yang mungkin timbul bila bahan porno dan aktiviti jenayah cyber ni dari luar negara tak diawasi dengan cermat oleh pihak berkuasa Malaysia? Baik, terima kasih atas penerangan yang sangat jelas. Jadi apa yang kita lihat, banyak sangat impak buruk dan implikasi yang boleh berlaku apabila jenayah porno dan juga jenayah cyber ni daripada luar negara tersebar dan meluas dekat Malaysia ni. Banyak pelbagai implikasi yang kita boleh dapat lah. Salah satunya, zaman sekarang memang kanak-kanak dan remaja memang menggunakan aplikasi seperti TikTok dan Instagram untuk contohnya untuk bersukaria ataupun untuk mendapatkan informasi. Namun ada segelintir remaja atau kanak-kanak menggunakannya dengan cara yang salah. Salah satu aplikasi seperti TikTok, dia boleh menyebarkan perkara yang tidak senonoh tanpa memerlukan akses. Maksudnya semua lapisan usia boleh mengakses semua video yang ada dekat TikTok tu lah. Jadi tak bagus untuk golongan seperti remaja dan kanak-kanak. Diorang didedahkan dengan pelbagai video yang lucah. Jadi apabila video-video ini tersebar luas dalam sosial media, satunya boleh merosakkan perkembangan emosi, sosial dan mental kanak-kanak remaja yang
berlakulah. Contohnya apabila seorang remaja tu terdedah dengan jenayah porno daripada aplikasi social media, dia boleh melepaskan nafsu dia dekat orang lain dan dekat mangsa lah kan. Jadi mangsa tu akan mengalami masalah mental, masalah emosi daripada apa yang dia alami. Dan salah satu yang seperti ada sebutkan, peningkatan kes rogol akan meningkat. Kes rogol akan meningkat dekat Malaysia ni sebab salah satunya remaja dan kanak-kanak kat Malaysia ni banyak mudah terpengaruh dengan apa yang diorang nampak, apa yang mereka nampak di social media. Jadi benda tersebut sepatutnya dibendung agar tidak lagi berlaku lah kan. Okay, and then kalau kita cakap pula pasal jenayah cyber. Jenayah cyber memang meluas juga kat Malaysia ni. Jadi salah satu benda yang impak ni adalah satu, penipuan data akan meningkat. Lepas tu penipuan data meningkat, banyak sekarang dunia ni. So kerugian ekonomi dan keselamatan individu masyarakat terancam. Maksudnya sekarang ni like masyarakat tak boleh nak hidup dengan aman bila ada hackers macam menceroboh dia punya privacy. So tak baguslah untuk masyarakat dan juga negara kan. Dan satu lagi, bila dah ada jenayah cyber ni, dia tak selamat dekat dunia maya dan dunia nyata sebab kita dah tak selamat lah. Itulah salah satu implikasi dan kesan buruk jenayah cyber dan rogol pada pendapat saya. Terima kasih. Okay, berdasarkan apa yang Syazah bagi tahu tadi kan berkaitan dengan jenayah cyber dengan unsur-unsur negatif yang masuk kan. Jadi kat sini saya pun nak bagi tahu tentang risiko yang dihadapi oleh Malaysia apabila terdapatnya unsur-unsur negatif jenayah cyber ni lah. Jadi risiko keselamatan cyber yang dihadapi oleh Malaysia akibat daripada kemasukan unsur negatif seperti yang telah disebut oleh Syazah tadi lah, pencurian data. Contoh dia pencurian data yang itulah hackers itu. Contohnya macam hackers kan dia boleh godam orang punya laptop kan. Godam. Okay. Lepas tu dia akan mengeksploitasi lah kepada keselamatan Malaysia ni. Dia boleh membahayakan negara kita sebab diorang akan dapat maklumat tentang negara kita. Macam tu. Lepas tu sebab diorang akan tahu macam contohlah strategi keselamatan negara kita. Diorang boleh mengakses lah semua perkara tu. Lepas tu jadi negara kita ni akan terancam dan mudah diceroboh dengan adanya maklumat-maklumat tersebut. Jadi kesannya kedaulatan negara kita akan tergugat. Baiklah. Lepas tu kan saya nak tanya kat saudari Salsabila berkaitan dengan apa langkah-langkah lah sebab benda ni kan kita perlu banteras. Jadi apa langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk memerangi jenayah cyber ni? Okey, baiklah Syahada. Jadi pada pendapat saya, bagi memerangi jenayah cyber di Malaysia ni, dia memerlukan kepada kerjasama daripada pelbagai pihak lah. Antaranya pihak kerajaan, sektor swasta, masyarakat sivil, individu dan sebagainya. Jadi bagi pihak kerajaan, antara langkah ataupun usaha yang boleh dilakukan adalah yang pertama dengan menguatkuasakan lagi undang-undang yang sedia ada serta menjatuhkan hukuman yang setimpal lah kepada penjenayah-penjenayah cyber tersebut. Jadi yang kedua, seperti yang kita tahu sekarang ni merupakan zaman teknologi. Jadi masyarakat ni lebih terdedah kepada kecurian data, identiti, maklumat dalam talian dan sebagainya. Jadi antara usaha lain yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan adalah dengan menganjurkan kempen yang berkaitan bagi meningkatkan lagi kesedaran masyarakat dalam risiko jenayah cyber serta cara-cara yang boleh dilakukan bagi mereka menghindarilah diri daripada terjebak kepada jenayah cyber tersebut. Okay. Saudari Salsabila tadi ada bagi tahu tiga pihak kan berkaitan dengan kerajaan, dengan
kerajaan, masyarakat dengan individu. Jadi nak tahu individu tu macam mana? Ya, dari segi individu pula, jadi kita boleh ambil langkah berjaga-jaga dengan contohnya berwaspada terhadap sebarang email ataupun mesej yang mencurigakan, terutamanya yang meminta ataupun berhajat kepada maklumat peribadi serta memerlukan pemindahan wang secara dalam talian. Dan seterusnya, kita juga boleh berhati-hatilah dalam memberikan sebarang maklumat peribadi dalam talian, contohnya mengisi link ataupun pautan-pautan yang mencurigakan serta bagi mengelakkan lagi daripada berlakunya maklumat data kita ni terdedah. Jadi kita boleh menggunakan kata laluan yang kukuh ataupun unik bagi menghindari daripada terjebak jenayah cyber ni. Jadi telah banyak langkah-langkah yang telah diterangkan oleh saudari Salsabila tadi. Jadi seterusnya boleh tak saya tanya kepada saudari Farisha, bagaimana kita dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahayanya penyebaran bahan porno dan ancaman jenayah cyber yang berasal dari luar negara ini? Okey, baik. Bagi pendapat saya, antara langkah yang boleh diambil lah. Kita perlu adakan kempen kesedaran awam melalui media massa ataupun penghasilan risalah-risalah tentang keburukan bahan porno untuk ditampilkan di macam tiang lampu ke apa, kawasan yang mudah dilihat lah. Tapi lebih terutama kalau dalam penghasilan poster, mungkin penghasilan poster tentang keburukan-keburukan porno ni akibat buruk dia sebab zaman sekarang dan mungkin jenayah cyber ni sila orang main telefon kan. Jadi wajarlah untuk post poster-poster tu dekat aplikasi macam TikTok, Instagram. Lagipun semua peringkat umum bermain media sosial tersebut. Selain tu, saya rasa pada pendapat saya, antara langkah yang boleh diambil adalah melalui pendidikan di institusi pendidikan. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh wujudkan mungkin pertandingan ataupun pertandingan seperti pidato tentang keburukan aktiviti porno dan sebagainya lah. Itu sahaja pendapat saya. Okay, jadi banyak yang telah kita dah bincangkan tentang bahan porno dan jenayah cyber ni. Jadi insyaAllah mungkin kita akan boleh ambil iktibar dari apa yang berlaku dan berusahalah mengelakkan perkara ini lebih bergiat aktif. Jadi insyaAllah itu sahaja pada hari ini. Terima kasih atas luangan masa anda bersama kami semua. Itu sahaja. Terima kasih.